Di Melaka, pemandu mabuk menyebabkan suami isteri maut akan direman esok. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Ada bersama saya Miza Ujni Muhammad dalam berita tengah malam. Isu sekuriti makanan perlu ditangani segera, terutama dalam keadaan dunia yang menghadapi pelbagai kemelut ketika ini. Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut menitahkan agar satu pelan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup. Kita juga berharap agar kerajaan beta dan pemimpin di setiap lapisan untuk menangani masalah kelangsungan hidup yang membelenggu segelintir rakyat beta, termasuklah kos sara hidup yang tinggi, di samping peningkatan harga komoditi industri dan makanan. Krisis sekuriti makanan perlu juga ditangani dengan segera, terutamanya dalam keadaan dunia yang menghadapi pelbagai kemelut dan kejutan ketika ini. Nasihat beta, usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Baginda bertitah demikian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi di Istana Negara. Al-Sultan Abdullah juga menasihati rakyat agar memainkan peranan dengan menanam sikap berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah serta tidak melakukan pembaziran. Sebarang defisit keyakinan yang wujud terhadap keupayaan negara perlu segera ditangani bagi membolehkan negara bangkit semula di persada dunia. Al-Sultan Abdullah bertitah negara memerlukan kerajaan yang stabil selain didukung oleh sistem penyampaian perkhidmatan dan tabir urus yang cekap, telus, berintegriti, mesra perniagaan dan mesra rakyat. Demi untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut persefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Beta benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa syukur berhubung prestasi negara pada tahun lepas yang mencatat pertumbuhan ekonomi semakin baik. Sementara itu, ketika merafak sembah ucapan tahniah, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap perkembangan global terkini dan ini terutamanya isu bekalan makanan dan kenaikan harga bahan makanan yang menjejaskan kesejahteraan keluarga Malaysia. Pelan jangka pendek, sederhana dan panjang telah dirangka untuk menangani isu berkenaan. Bagi menangani masalah ini, Kerajaan Tuanku telah pun mengumumkan beberapa tindakan jangka pendek seperti membatalkan kelulusan kota ataupun AP barangan makanan dari luar negara serta-merta, menyekat pengeksportan ayam ke luar negara, memperkenalkan bantuan keuangan secara terus kepada rakyat, terutamanya golongan B40 mulai 1 Julai ini, mewujudkan tabung agro makanan dengan dana berjumlah RM500 juta melalui pemberian pinjaman mudah kepada pemain-pemain industri agro makanan, mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan ikan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Jelas beliau lagi, krisis ekonomi yang wujud akibat pandemik dan konflik Rusia-Ukraine memberi kesan besar bukan sahaja kepada Malaysia, malah seluruh dunia.
Rantaian bekalan global terjejas seterusnya mengakibatkan harga bahan makanan dunia meningkat lebih 30%. Berhubung pemulihan ekonomi pula, Datuk Seri Ismail Sabri berkata usaha berkenaan semakin berhasil dan berada pada momentum terbaik dan ketika ini ekonomi negara telah mencatat pertumbuhan 3.1% pada 2021 berbanding pengucupan 5.6% pada tahun sebelumnya. Bagi tahun ini, Kerajaan Tuanku bertekad memacu ekonomi untuk mencapai pertumbuhan di antara 5.3% sehingga 6.3% sebagaimana yang diunjurkan. Pembukaan sempadan juga telah merancangkan usaha pemulihan ekonomi, khususnya sektor pelancongan dengan peningkatan kemasukan pelancong asing. Seramai 2 juta pelancong asing dijangka mengunjungi Malaysia pada tahun ini yang akan menyumbang sebanyak 8.6 bilion ringgit kepada ekonomi negara. Kerajaan kekal komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara termasuk memastikan pelaburan langsung domestik terus dirangsang. Untuk mencapai matlamat ini, urusan para pemain industri akan dipermudah manakala sistem penyampaian perkhidmatan awam akan dipertingkat. Bekalan ayam semakin pulih. Tinjauan RTM di Pasar Chowkit dan kedai sekitar ibu negara mendapati bekalan makanan mentah itu meningkat berbanding sebelum ini. Dengan tu alhamdulillah lah, cukup lah juga. Tapi pagi tu untuk pagi cukup lah. Lebih baik daripada itu lagi lah. Saiz ayam dulu dengan sekarang saiz dia stabil lah, okey lah. Macam saiz tu standard untuk kedai makan lah, 2 kilo ke atas. Saiz dia okey lah. Tak ada macam itu hari 800 gram pun ada, 600 gram pun ada. Kecil sangat lah, sekarang okey. Selalu bilangan ayam pun dulu selalu kita kalau ambil lah kan macam 300 ekor. Dapatlah, tapi masa dulu tu yang tak ada ayam stok tak ada. Kuranglah, selalu kita minta 300 ekor, bagi 100 ekor. Memang ayam tak ada. Sekarang okey. Cuma masalah memang saiz je. Bagi pembeli, bekalan ayam kini mudah didapati. Sekarang ni saya nampak ayam dah makin banyak. Cuma ada ayam yang kecil dan ada ayam yang besar. Saya bukan hari-hari beli ayam, tapi bila saya nak beli tu, saya rasa tak ada masalah dekat sana. Ada je ayam dia, bekalan dia cukup je kan. Tapi hargalah. Ni banyak ayam tak masalah dah. Senang je cari, mudah dia. Belum ni lah. Yang susah sikit. Sebelum ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memaklumkan isu kekurangan bekalan ayam di pasaran yang berlaku dijangka dapat diselesaikan awal bulan ini. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap industri ternakan ayam giat dilaksanakan selain beberapa langkah intervensi segera bagi mengatasi isu tersebut. Kerajaan Arab Saudi memperketat saringan kesihatan. Hanya jemaah yang benar-benar sihat dibenar mengerjakan ibadah haji. Justru bagi memudahkan jemaah Malaysia, kira-kira 250 kaki tangan kesihatan dan perubatan bertugas pada musim haji ini dengan 44 daripadanya ditempatkan di Madinah. Laporannya bersama Faizal Jamal. Penjagaan kesihatan yang optimum penting bagi memastikan kelancaran ibadah haji. Pengarah Operasi Perubatan Madinah, Dr. Abdul Marsudi Manah berkata, setiap jemaah perlu menyeimbangkan antara kesihatan dan ibadah. Kita kena ingat nawaitu kita datang ke sini adalah untuk mengerjakan haji dan mendapat haji yang mabrur. Dan untuk mendapat haji yang mabrur itu salah satu komponen yang penting adalah sihat tubuh badan. Ya, sihat tubuh badan. Oleh itu saya sarankan untuk jemaah haji supaya mengikuti saranan-saranan yang doktor mereka telah berikan semasa di Malaysia. Ya, yang paling penting di sini adalah kita kena seimbangkan ya antara penjagaan kesihatan kita dengan ibadah. Ya, kita tak nak mengejar sesuatu tu menyebabkan nanti kita tercicir benda itu. Bagi memastikan kebajikan terutama aspek kesihatan para jemaah terjaga, TH membuka pusat rawatan di bangunan tabung haji di Madinah.
dengan kapasiti 37 katil. 44 petugas kesihatan termasuk pakar dan pegawai perubatan bertugas secara penggiliran. Sometimes jemaah dia tak sedar dia sakit. Kita punya unit tu yang akan tengok dan akan rawat di tempat itu juga. Sekiranya perlu, dia akan dihantar ke sini, dirujuk ke sini dan kita akan stabilize di sini. Kita akan rawat di sini. Ya, sekiranya kita tidak mampu untuk rawat, kita akan refer ke hospital Arab yang berkenaan. Ya. Jadi bila di hospital Arab, waris ataupun mahram ataupun waris di Malaysia tak perlu risau. Ya. Sebab kita ada unit yang akan melawat. Para jemaah dinasihat terus mengamalkan penjagaan kesihatan dan kawalan kendiri bagi mencegah COVID-19 demi kelancaran ibadah. Oleh kerana cuaca yang panas menjadi risiko utama musim haji kali ini, jemaah akan mudah terdedah kepada penyakit berkaitan, terutamanya strok haba. Justru paling utama, banyakkan minum air. Elakkan berada di tempat yang panas secara berpanjangan. Dengar nasihat petugas kesihatan dan semoga ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Faisal Jamal, Madinah Al-Munawwarah, RTM. Meskipun wabak cacar monyet belum tersebar luas di negara ini, masyarakat perlu peka dan waspada terhadap sebarang kemungkinan. Ini kerana sempadan negara kini dibuka kepada pengembara antarabangsa. Menurut pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Serdang, Dr. Lim Kah Chuan, apa yang penting ketika ini adalah penjagaan kebersihan diri terutama kepada pengembara. Antara simptom lazim cacar monyet adalah demam, sakit kepala, bengkak, sakit otot dan ruam. Yang paling penting ialah menjaga kebersihan diri, okey, hand hygiene, cuci tangan kerap. Kalau ada nampak orang yang bergejala ataupun ada ruam, janganlah pergi kontak rapat dengan dia. Nasihat saya kalau memang ada demam dan ruam, sebab demam dan ruam sangat luas. Seperti yang cerita tadi, dan publik mungkin tak dapat membezakan. So memang nasihat saya kalau ada demam dan ruam, sila cari rawatan, cari doktor di terdekat lah. Setakat ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia memaklumkan 780 kes cacar monyet yang disahkan oleh makmal dilaporkan daripada 27 negara bukan endemik. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengesahkan 3 kes disyaki dan mendapati 2 daripadanya adalah cacar air, manakala bakinya penyakit tangan, kaki dan mulut. Pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST perlu mengambil kira beberapa faktor. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pelaksanaannya perlu bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa selain memberi tumpuan kepada aspek penambahbaikan bagi mengelak sebarang ketirisan. Situasi ekonomi terkini kerana GST merupakan cukai ke atas perbelanjaan. Jika rakyat kurang berbelanja disebabkan kadar inflasi dan OPR yang tinggi, ini akan menyebabkan hasil kutipan GST juga tidak seberapa. Harga barangan yang tinggi disertakan dengan cukai GST juga mungkin akan menyebabkan rakyat tidak puas hati. Selain itu, isu-isu berkaitan GST yang timbul semasa mula-mula diperkenalkan dulu harus juga diperbetulkan dahulu. Kadar cukai baharu pula perlu memastikan negara mempunyai pendapatan lebih baik berbanding pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dulu kita lihat cukai GST yang berkadar pada 6% mampu memberi hasil hampir 45 bilion ringgit. Namun ada yang memberi cadangan jika ianya diperkenalkan kadarnya harus lebih rendah seperti 3 atau 4%. Namun jika kadarnya serendah itu, jumlah hasil akan menyamai jumlah kutipan SST sekarang sekitar 27 ke 28 bilion. Oleh itu, jika hasil GST sama sahaja dengan SST, mungkin tidak berbaloi untuk memperkenalkan kembali GST.
Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan cadangan pelaksanaan GST masih di peringkat kajian. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Bertemu kembali. Kementerian Wilayah Persekutuan tidak akan berkompromi, sebaliknya mengenakan tindakan tegas terhadap pemandu kenderaan berat yang menggunakan laluan utama di ibu negara pada waktu puncak. Amaran sama turut dikeluarkan kepada individu yang meletakkan kenderaan di tempat tidak sepatutnya dan pihak yang melakukan kerja-kerja baik pulih tidak wajar pada waktu puncak. Juga penjaja yang berniaga hingga mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan meningkatkan pemantauan untuk tujuan itu. Saya sudah minta pihak penguatkuasa, terutamanya pihak enforcement DBKL supaya melakukan melipat kali gandakan lagi penguatkuasaan kita untuk memastikan perkara ini dapat kita cegah 100%. Kerana antara penyumbang kepada kesesakan yang melampau sekarang ialah kemasukan kenderaan berat yang tidak dikawal sejak akhir-akhir ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ baru-baru ini mengeluarkan arahan terbaru melarang pemandu kenderaan berat dengan muatan lebih 7,500 kg menggunakan jalan raya utama di Kuala Lumpur. Arahan berkuat kuasa setiap hari dari pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi dan 4.30 petang hingga 7.30 malam. Air dari Sungai Perak akan disalur ke empangan kolam Bukit Merah bagi menangani masalah penyusutan paras air terutama ketika musim kemarau. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata pihaknya sedang berusaha mendapatkan bantuan kerajaan pusat berikutan kos pelaksanaannya yang tinggi. Saya tak ada angka sebenar sebab dia bukan ikut laluan jalan raya, kadang-kadang dia ikut laluan lain. Tapi kita tak tahu berapa kos sebenarnya lah. Tapi Jabatan Teknikal termasuk JPS, Jabatan Bekalan JPS dan juga LAP sedang membuat kajian yang terperinci kerana memang ada keperluan untuk membantu menyalurkan air ke Bukit Merah. Kolam tadahan Bukit Merah penting untuk kegunaan aktiviti pertanian dan industri bagi kawasan utara negeri. Penyusutan paras air sekaligus mengancam tanaman padi di Gunung Semanggul dan Selinsing. Pelaksanaan bayaran permit bagi aktiviti mendaki di Bukit Keledang Ipoh ditangguhkan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata pihaknya menerima pandangan orang ramai mengenai isu berkenaan dan ia akan dibawa ke dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Rabu ini. Pengarah Perhutanan Negeri Datuk Muhammad Zain Yusof akan menyediakan kertas makluman berhubung perkara berkenaan sebelum tindakan susulan diambil. Dan dia kata dia mengambil maklum, dia akan menyediakan kertas makluman dan dia akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Saya pun nak kena tahu apa asasnya, apa rasionalnya, siapa yang terkesan, kita akan ambil tahu dan of course lah nanti daripada apa yang dilaporkan oleh Datuk Mak Zain,
kita akan bincangkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri pada hari Rabu minggu ini. Dahulu, Jabatan Perhutanan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan pengunjung perlu memohon pas tahunan dengan bayaran sebanyak RM200 untuk mendaki Bukit Keledang berkuat kuasa Julai depan. Pemandu mabuk terus menjadi penyebab kematian insan tidak berdosa di jalan raya. Di kilometer 1 Jalan Kuala Dipang Malim Nawar, seorang lelaki maut selepas kenderaan dinaiki bersama isteri dan anaknya terlibat dalam kemalangan. Menurut Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud, mangsa Muhammad Nazri Syam Aring meninggal dunia di tempat kejadian selepas kenderaan dipandu bertembung dengan kenderaan dinaiki dua lelaki dipercayai mabuk. Anak lelaki mangsa berusia 3 tahun mengalami pendarahan di kepala manakala isterinya cedera ringan. Pemandu berusia 29 tahun berkenaan yang mengakibatkan kemalangan turut ditahan. Sementara itu, di Melaka, pemandu Pro 2 Myvi yang dipercayai memandu dalam keadaan mabuk dan merempuh pasangan suami isteri dalam kemalangan maut di Jalan Serkam Pantai akan direman esok. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri, Superintendent Amran alias Muhammad Zaki Omar berkata, lelaki berusia 24 tahun itu juga adalah pekerja kilang akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Jasin untuk mendapatkan perintah reman. 7 kes pecah rumah sekitar Hulu Terengganu selesai selepas penangkapan 3 sekeluarga termasuk pasangan suami isteri yang menggelarkan diri mereka sebagai geng Fahmi. Pasangan suami isteri terbabit ditahan di sebuah hotel di Ibu Negara selepas selesai menjalankan urusan jual beli barang kemas kepada seorang ejen. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata suspek utama lelaki pula ditahan di kediamannya di Kampung Temala, Marang. Menurut beliau, suspek utama juga memiliki 3 rekod jenayah lampau membabitkan kesalahan dadah dan baru dibebaskan daripada penjara Januari lalu. Kesemua suspek direman 4 hari. Susulan penemuan rangka yang dipercayai milik manusia dalam perut buaya seberat 300 kg di perairan sekitar Kampung Nyabut Telaga Air, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC menyerahkan kepada pihak polis bagi tujuan forensik. Dan menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SFC Olwan Brakentissin, ia penting bagi menapasti penemuan signifikan dalam perut buaya terbabit termasuk rambut, gigi dan rangka sama ada milik manusia atau haiwan. Pihaknya tidak dapat mengesahkan sama ada buaya gergasi lebih 4 meter yang ditemukan mati terjerat adalah haiwan yang membaham adik Muhammad Adami Mokhtar pada 21 Mei lepas. SFC telah melakukan pemburuan intensif sejak 12 hari lalu, namun ia gagal membuahkan hasil walaupun 2 ekor buaya telah terjerat. Ketika dihubungi RTM di Kuching, Bracken mengingatkan kerja pemburuan dan penangkapan buaya perlu diserahkan kepada SFC. Malah kerja pemburuan buaya memerlukan lesen dan permit kerana haiwan tersebut dilindungi dari segi undang-undang. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini, bekas legenda badminton negara Foo Kok Keong dikurniakan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Datuk Foo Kok Keong merupakan pemain pertama negara yang merangkul gelaran pemain nombor 1 dunia sewaktu sistem ranking mula diperkenalkan oleh Persekutuan Badminton Antarabangsa sekitar tahun 1980-an. I would say very happy
been so long, and then managed to got this by Agong the title. So at least as a sportman, at least got something from the players. They have to work hard because a lot of countries, coming up. So they really have to work hard, whether in BM or professional, wherever. Because nowadays the standard level is different. Memang bukan senang lagi. Bekas pemain yang bergelar nombor 1 dunia pada 1991 itu telah menyumbang kepada arena sukan badminton negara dari 1982 sehingga 1994. Beliau mula mencipta nama selepas muncul juara kebangsaan pada tahun 1984. Sepanjang kariernya, Datuk Foo Kok Keong telah merangkul pelbagai kejuaraan termasuk Piala Thomas, Sukan Asia dan Sukan C. Pada tahun 1994, beliau menggantung raket dan mula mencuburi bidang perniagaan. Beliau juga pernah melancarkan buku autobiografinya bertajuk Never Ever Give Up pada 2016. Jangan lena diulit pujian. Itu peringatan yang diberikan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin buat skuad Harimau Melaya menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2023 Rabu ini. Tegasnya pemain perlu kekal fokus untuk memburu kemenangan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan para pemain, barisan kejurulatihan dan pegawai pasukan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tegas beliau, walaupun Harimau Melaya mencatat 2 kemenangan dalam 2 aksi persahabatan menentang Brunei dan Hong Kong baru-baru ini, prestasi pemain perlu lebih dipertingkatkan. Skuad Harimau Melaya di bawah bimbingan Kim Pan Gon akan menghadapi tugasan lebih penting dalam kelayakan Piala Asia 2023 bermula Rabu ini menentang Turkmenistan disusuli Bahrain pada 11 Jun dan Bangladesh pada 14 Jun. Sementara itu, pasukan Bangladesh hari ini turun menjalani latihan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pasukan yang tiba seawal 4.30 petang dilihat masuk ke padang dengan dipantau rapi Ketua Jurulatih Javier Fernandez Cabrera dan barisan kejurulatihan. Bangladesh tiba di Malaysia pada 3 Jun selepas mengharungi aksi persahabatan dengan Indonesia di tempat lawan. Bangladesh yang juga diundi dalam kumpulan E akan memulakan aksi berdepan Bahrain pada 8 Jun, diikuti Turkmenistan pada 11 Jun dan Malaysia 3 hari kemudian. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.